Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ikhwah akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan nikmatnya yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Dan kita bersyukur kerana pada malam ini dengan limpah kurnianya dan perkenannya dapat kita bertemu sekali lagi bagi meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan kepada kitab karangan Kiai Muhammad Idrus Romli, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50. Dan kita sudah pun masuk membincangkan topik ketuhanan atau ilahiyat. Dan kita telah membincangkan tentang sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu daripada sifat wajib yang 20 bagi Allah Subhanahu wa taala, serta telah kita huraikan apakah maksudnya dan juga bagaimanakah jalan-jalan bagi kita membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala secara akliyah ataupun secara rasional. Dan di sana ada banyak pendekatan yang diijtihadkan oleh para ulama mutakallimun bagi membuktikan wujud Allah Subhanahu wa taala secara rasional. Kerana kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah sesuatu yang dapat diragukan lantaran ia merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam diri setiap anak Adam. Hatta orang-orang yang ingkar kepada kewujudan Tuhan, iaitu golongan etis sendiri pun pada hakikatnya tidak dapat menafikan hati nuraninya bahawa di sana pasti ada Maha Pencipta yang menjadikan dirinya dan juga seluruh alam ini, kerana adalah tidak dapat diterima akal sekiranya sesuatu itu yang jadi dengan sendirinya. Tidak mungkin sesuatu yang tiada mengadakan dirinya. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10, "Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard." Apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada manusia akal yang tujuan utamanya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan lantaran itu kita lihat terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita supaya melakukan penelikan akal ataupun pemerhatian, melakukan penyelidikan, melakukan observation, eksperimen, apa sahaja usaha-usaha akliyah bagi mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat ayat atau tanda-tanda
bagi golongan ulul albab, iaitu orang-orang yang memiliki pemikiran. Yang dimaksudkan dengan pemikiran ini, kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, zawil uqulil mustaqimah, iaitu orang-orang yang memiliki akal-akal yang lurus. Maksud lurus tu akal yang tidak terpesong oleh berbagai-bagai keinginan hawa nafsu, yang memikirkan alam dengan jernih, dengan pemikiran yang teratur, pasti akan sampai kepada satu keputusan bahawa pasti ada Maha Pencipta yang menjadikan alam ini yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang Maha mengetahui, yang Maha berkehendak, lagi Maha berkuasa. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kalian tidak melihat, apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia dijadikan? Yang dikendaki dengan melihat kepada unta itu bukan semata-mata melihat luaran unta, tetapi melihat bagaimana unta itu dijadikan. Keajaiban-keajaiban pada penciptaan unta, yang tidak mungkin unta itu menciptakan dirinya sendiri, ataupun ada makhluk yang mampu menciptakan unta. Tidak ada. Pasti ada satu zat yang sangat bijaksana yang menjadikan unta dengan segala keistimewaan dan keunikan wujudnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sifat kedua bagi Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada sifat wujud, adalah sifat qidam. Sifat qidam. Jadi sifat qidam kalau nak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ertinya sedia. Mana-mana kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang membahaskan ilmu tauhid dalam bahasa Melayu, contohnya kitab Risalatut Tauhid karangan Al-Ustaz Abdul Ghani Yahya, disebutkan bahawa sifat qidam tu artinya adalah sedia, ataupun kalau kita nak panjangkan sikit, sedia ada, ataupun sedia kala. Apa artinya? Artinya wujudnya Allah tidak dimulai dengan ketiadaan. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu sedia ada, sedia kala, tidak dimulai dengan ketiadaan. Atau dalam kata lain, wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Tiada permulaannya. Tak ada beginning point. Kalau dalam bahasa Inggeris kita kata existence of God has no beginning point. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada titik mula. Kerana ia tidak bermula. Ia sedia ada. Itu asal makna qidam. Oleh kerana itu, Allah mustahil memiliki sifat hudus. Apa yang dimaksudkan dengan hudus? Hudus iaitu baharu, atau wujudnya Allah ada permulaannya. Jadi lawan bagi sifat qidam adalah hudus. Jadi sifat qidam adalah wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala, manakala sifat hudus itu atau baharu, atau dalam makna yang lain ada permulaan bagi wujud Allah, itu adalah sesuatu yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat tersebut menunjukkan bahawa Allah maha awal secara mutlak, iaitu wujudnya tidak ada permulaannya. Wal awwalu allazi la awwalalah, kata ulama, dialah yang awal dan tidak ada yang mendahuluinya. Dialah yang awal yang tidak ada permulaan baginya. Wal awwalu allazi la awwalalah, maksudnya dialah yang terdahulu, dialah yang awal yang tidak ada mendahuluinya, ataupun yang tidak ada permulaan baginya. Sedangkan selain Allah adalah sesuatu yang baharu, artinya wujudnya ada permulaannya, atau wujudnya didahului oleh ketiadaan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
Bukankah telah datang kepada manusia suatu ketika di mana manusia itu bukanlah sesuatu yang disebut-sebut. Artinya, sebelum daripada wujudnya manusia itu tiada. Tiada. Justru ada permulaan bagi wujud manusia dan wujud makhluknya yang lain. Jadi, kerana Allah Ta'ala tu wujudnya tu maha sempurna, maka salah satu daripada kamalat wujudiah Allah Ta'ala ataupun kesempurnaan bagi wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ialah wujudnya itu sedia ada, sedia kala, tanpa ada permulaan. Ataupun kita tadi katakan allazi la awwalalah, yang tidak ada permulaan bagi wujudnya. No beginning point, tidak ada titik mula dalam wujudnya. Kalau ada titik mula, artinya sebelum daripada itu pernah tiada. Pernah tiada. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana bila dia pernah tiada, maka dia berhajat kepada sesuatu yang lain untuk mengadakannya. Maka tidak layaklah ia disebut sebagai Tuhan, kerana dia berhajat kepada sesuatu yang lain untuk mengadakannya. Sepatutnya yang mengadakannya lah yang patut disebut Tuhan. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala sendiri telah menegaskan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah itu Maha Esa. Allahus samad, maksudnya ialah Allah itu Maha Kaya, kepadanya berhajat seluruh makhluk dan dia tidak berhajat kepada makhluk. Dia adalah punca kepada seluruh kewujudan. As-Samad antara lain maknanya dia adalah punca kepada seluruh kewujudan. Juga dengan makna Al-Qayyum, dialah yang menjaga, memelihara sandaran bagi setiap makhluk. Itu antara makna As-Samad. Kemudian lam yalid, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Jadi bila tidak beranak, mana menafikan adanya kebinasaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan adanya pewarisan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita ni pasti akan sampai satu masa kita akan meninggal, tapi kita meninggalkan waris. Waris itulah yang meneruskan kewujudan kita. Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada waris bagi meneruskan legasi ataupun kewujudannya, kerana dia baqa', dia maha kekal, dia abadi. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Dia tidak diperanakkan juga dalam erti kata lain, dia tidak kewujudannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu sebab di luar dirinya. Dia tidak berhajat kepada sesiapa atau sesuatu untuk menjadikannya atau untuk melahirkannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, jadi tidak ada satu pun yang setara dengannya. Dan dikata seandainya wujud Allah, seandainya wujud Allah ada permulaannya atau didahului oleh ketiadaan, nescaya Allah memerlukan seseorang yang mewujudkannya. Dan orang yang mewujudkannya juga perlu kepada orang yang mewujudkannya, dan seterusnya lah sampai tanpa batas. Ini disebut apa? Istilahnya tasalsul. Tasalsul ni daripada kalimah silsilah, maksudnya rantaian. Maksud tasalsul ni ialah sesuatu yang berantai, yang tidak ada penamat atau tiada penghujungnya. Dalam bahasa Inggeris diistilahkan dengan infinite regress. Infinite regress maknanya rantaian kewujudan yang tidak ada titik mulanya. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Mustahil terjadi. Kenapa? Mesti ada satu titik penamat bagi rantaian kewujudan ini. Itu yang dimaksudkan dengan As-Samad tu. Kerana Allah Ta'ala tu ialah permulaan bagi seluruh wujud yang ada. Allah tu permulaan bagi seluruh wujud yang ada. Jadi kalaulah sekiranya ada tasalsul ni atau infinite regress ni ataupun rantaian kewujudan yang tidak ada titik mulanya, tentu tidak akan terwujud alam ini. Kerana apa? Setiap sesuatu itu perlu kepada sesuatu yang mengadakannya.
Dan itu perlu pula kepada yang mengadakannya, itu perlu pula pada yang mengadakannya, perlu pada yang mengadakannya sampai bila-bila, sampai tanpa sudah. Jadi tidak akan pernah ada sesuatu kewujudan. Saya tertarik satu hujah yang pernah dikemukakan oleh seorang dai di Amerika ataupun di Eropah. Saya tak ingat namanya, Hamzah Zozis. Dia asal daripada daripada Greek, dan dia masuk Islam. Hamzah Zozis. Ejaan dia T-Z-O-R-T-Z-I-S, kalau tak salah saya ejaan dia Hamzah Zozis. Dia pernah ditanyalah dalam satu wawancara. Jadi dia memberikan suatu pemisalan yang menarik yang bagi saya boleh menjelaskan tentang hakikat makna tasalsul ni. Okey. Andaikan bahawa kita mahu menembak satu senjata meriam, katakan kita nak menembak, tapi meriam tersebut dia terhubung kepada satu Swiss. Okey, dia terhubung kepada satu Swiss di mana senjata tersebut tidak dapat dilancarkan sehinggalah Swiss itu ditekan. Tetapi Swiss itu tidak berfungsi lantaran dia terhubung kepada satu Swiss yang lain sebelum daripada itu. Artinya Swiss tersebut juga tidak akan dapat berfungsi selagi Swiss sebelumnya tu tidak di switch on kan. Kemudian yang itu juga dia berhajat kepada Swiss yang lain, dan seterusnya lah Swiss yang lain berhajat kepada yang lain yang sebelumnya, dan bayangkan saya ucap sebelumnya ni tanpa penamat sampai habis alam ni, sampai habis usia dunia ni, saya masih menyebut sebelumnya sampai tanpa penamat. Agak-agak dapat menembak apa-apa, kerana meriam tadi tidak akan dapat tidak dapat menembak sehingga Swiss sebelumnya dihidupkan, tetapi Swiss tu tidak akan dihidupkan melainkan sebelumnya dihidupkan, dan begitulah sebelumnya dihidupkan dan tidak ada ending, tidak ada penamat. Maknanya tidak ada orang kata bukan ending, tak ada beginning point, tak ada satu titik mula, tak ada, berterusan sampai bila-bila, sampai sedia kala, sampai azali. Artinya tidak akan pernah wujud, tidak akan pernah dapat menembak. Itulah maksud tasalsul. Jadi ia adalah sesuatu yang mustahil. Mustahil. Perkara itu sahaja pun kita membayangkan tak mungkin, maka bagaimana dengan kewujudan alam ini? Jadi maksudnya kalau alam ni berhajat pada Tuhan, Tuhan tu pula berhajat pada Tuhan. Alam ni nak ada, dia kena ada Tuhan sebelum tu mengadakannya. Tapi Tuhan tu tak akan ada sehingga Tuhan sebelumnya tu ada. Tapi Tuhan sebelum tu tak akan ada sebelum Tuhannya yang sebelumnya ada Tuhan mengadakan. Tapi Tuhan tu juga tak boleh ada melainkan ada Tuhan sebelumnya mengadakan. Dan seterusnya lah, tak akan pernah ada melainkan ada Tuhan sebelumnya. Dan tidak ada titik mula, tak ada titik mula. Dia azali, dan ini tidak mungkin berlaku, mustahil. Kerana itu ulama menghukumkan bahawa tasalsul adalah perkara yang mustahil. Bukan saja ulama, para filsuf, hatta maknanya Aristotle, even Plato, ahli-ahli falsafah Greek itu sendiri pun dengan akal pemikirannya yang tidak, sedangkan mereka itu tidak percaya kepada wahyu, tidak berjumpa dengan mana-mana nabi, tapi cukup dengan mereka memikirkan dengan akal fikiran mereka katakan bahawa mustahil adanya tasalsul, ataupun rantaian yang tidak pernah ada hentinya. Baik, dengan demikian berarti menurut akal hanya ada dua kemungkinan. Pertama, kita mengatakan bahawa alam ni tidak ada. Ada dua kemungkinan. Alam ni tak ada, itu kemungkinan pertama. Dan perkataan ini jelas salah. Perkataan ini jelas, kita kata alam ni tak ada. Itu jelas salah. Kerana apa? Kerana sekarang ni yang dapat kita pastikan bahawa alam tu sudah memang ada. Jadi yang kedua, kemungkinan kedua, kita mengatakan bahawa alam ini ada. Okey? Itu kenyataannya. Sedangkan yang menciptakan alam ini tidak perlu kepada yang menciptakannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kedua ini yang pasti benar. Jadi ada dua kemungkinan. Kita cuba andaikan alam tak ada. Alam tak ada. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, alam ini ada. Baik. Di antara dua kemungkinan ini dengan jelas akal kita dapat katakan bahawa kemungkinan pertama itu salah. Kerana apa? Kenyataan bahawa alam itu tak ada berlawanan dengan realiti atau kenyataan sebenar. Apa kenyataan sebenar? Alam ni dah memang ada. Kita dah dapat menyaksikan dengan mata kepala kita dan kita merasakan kewujudannya tanpa dapat kita nafikan.
Jadi kenyataan pertama bahawa alam tu tak ada adalah tidak benar. Jadi tinggal hanya satu sahaja kenyataan, iaitu alam ini ada. Itu saja satu-satu kenyataan yang benar. Dan alam yang ada ini pasti dia berhajat kepada sesuatu yang mengadakannya. Pada dasarnya dalil sifat wujud itu sekaligus menjadi dalil sifat qidam dan baqa. So tak perlu ulang kerana dalil yang sama digunakan juga dalam sifat wujud. Kerana sifat qidam dan sifat baqa ni adalah berkait secara langsung dengan sifat wujud. Jadi sifat wujud tu maksudnya adanya Allah. Apa sifat adanya Allah? Sifat adanya Allah tu ialah adanya tidak tanpa permulaan ataupun disebut sifat qidam, dan adanya tanpa kesudahan atau tanpa pengakhiran, iaitu sifat baqa. Jadi sifat qidam dan sifat baqa terkait secara langsung dengan sifat wujud. Dan sifat qidam dan sifat baqa tu tidak dapat diisbatkan atau tidak dapat ditetapkan melainkan dengan menetapkan sifat wujud. Bahkan seluruh sifat Allah Ta'ala itu tidak akan dapat diisbatkan melainkan kita menetapkan adanya Allah Ta'ala, iaitu sifat wujud tadi. Oleh kerana itu ketika kita mengatakan bahawa Allah itu wajib wujudnya, apa maksud bila kita kata Allah itu wajibul wujud, ataupun wajib wujudnya, wajib adanya, atau wujudnya Allah itu adalah kerana zatnya, bukan dikarenakan oleh sesuatu yang lain, bukan kerana alasan dan sebab yang lain. Sama halnya dengan kita mengatakan Allah itu bersifat qidam dan baqa. Dia punya suatu bentuk cara pengungkapan yang berbeza, tapi maksudnya sama. Hanya saja para ulama memberikan rincian lagi. Rincian bagi apa? Rincian lagi bagi sifat wujud tadi. Jadi ulama memberikan rincian lagi tentang sifat qidam dan baqa agar lebih jelas. Baik. Sekarang kita masuk pula pada masalah syubhat. Apa syubhat? Syubhat Wahabi tentang istilah qidam. Kasih clear syubhat Wahabi tentang istilah qidam. Nah, apakah syubhatnya? Baik, kita perhatikan. Kaum Wahabi, iaitu suatu aliran atau satu gerakan yang dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd, An-Najdi, di Najd sekarang ni di Saudi lah. Saudi terdiri daripada beberapa daerah ataupun beberapa kawasan besar lah. Yang pertama ialah Najd. Najd ni adalah asal kepada Saudi itu sendiri. Najd iaitu sekarang ni Riyadh. Di Riyadh. Riyadh tu adalah ibu kota atau ibu negara Saudi yang terletak dalam wilayah Najd. Jadi ada lagi wilayah lain seperti Hijaz. Hijaz iaitu Makkah, Madinah, Jeddah, Tabuk. Itu disebut sebagai wilayah Hijaz. Taif itu di Hijaz. Qasim itu di Hijaz. Kemudian ada Najran di sebelah selatan. Kemudian ada Asir. Ada ada Asir, ada Dammam. Itu di sebelah timur Saudi bersempadan dengan Bahrain. Itu beberapa daerah beberapa wilayah di Saudi. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi, maknanya dia berasal daripada Najd. Dan bapanya seorang ulama muktabar, iaitu Syekh Abdul Wahhab itu sebenarnya adalah ulama muktabar. Abangnya juga Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab adalah seorang ulama yang berwibawa, dan kedua-duanya ni tidak bersetuju dengan adiknya, tak bersetuju dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan menentangnya. Bahkan abangnya iaitu Sulaiman bin Abdul Wahhab, dia mengarang satu buku bagi mengkritik Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Saya tak pasti namanya, kalau tak silap As-Sawa'iqul Muhriqah. Saya cuba cek lah. As-Sawa'iqul Muhriqah, kalau tak silap saya lah. Bukan Sawa'iqul Muhriqah. As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah. Yang satu lagi tadi As-Sawa'iqul Muhriqah, itu karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami Al-Makki. Itu As-Sawa'iqul Muhriqah. Tapi yang ni ialah As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi
alal wahhabiyah as-sawa'iqul ilahiyah fi ar-radd 'ala al-wahhabiyah, karangan Sulaiman ibni Abdul Wahhab An-Najdi, abang kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi gerakan Wahhabi ini sebenarnya muncul di Najd. Jadi dinisbahkan Wahhabi itu kepada Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab. Kaum Wahhabi menyepakati bahawa wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Baik, di sini setuju dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi mereka menolak penggunaan istilah qidam dan menganggapnya sebagai istilah yang bid'ah dan haram. Istilah qidam bagi dia tak boleh diterima kerana istilah qidam ni baginya bid'ah, haram menggunakannya kerana tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu tanda tanyanya. Pertanyaannya sekarang adalah benarkah istilah qidam dianggap bid'ah kerana tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis? Sudahkah kita istiqra' kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW? Maksud istiqra' ni makna kita telah menyelidik, membuat suatu kajian induktif terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis tadi, sehingga kita boleh simpulkan dengan pasti bahawa memang tak ada istilah qidam atau seumpamanya dalam Al-Quran dan hadis, sehingga akhirnya kita kata haram guna kalimat qidam ni, istilah qidam ni, bid'ah. Jadi pendapat kaum Wahhabi yang membid'ahkan istilah qidam jelas tidak benar kerana dua alasan. Pertama, istilah qadim. Qidam tu sifatnya, qadim tu ialah namanya atau isim fa'ilnya. Jadi istilah qadim sebagai bentuk kata sebenarnya ialah sebagai bentuk isim fa'il, nama bagi pelaku, nama bagi pelaku dari, kalau kata kerja tu fa'il. Jadi istilah qadim sebagai nama bagi pelaku ataupun isim fa'il, ataupun dalam tata bahasa Melayu kita sebut sebagai subjek dari kata qidam telah disebut dalam hadis sahih sebagai berikut. Tak mungkin ada nama sedangkan tak ada sifat, kerana nama tu berasal daripada sifat tu sendiri. Tak mungkin ada kalimat qadim kalau tidak ada sifat qidam. Kerana dalam hadis sahih menyebutkan an Abdullah ibn Amrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala idza dakhala al-masjida a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim qala asy-syaitanu hufiza minni sa'iral yawm. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkata ketika hendak masuk masjid, ada seorang dia nak masuk masjid, lalu dia berdoa ataupun berkata, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim, zatnya yang pemurah, wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang tidak ada permulaannya, dari syaitan yang terkutuk. Maka syaitan akan berkata, orang ini telah dilindungi dariku selama 1 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Daud dalam sunannya dan juga Al-Baihaqi dalam Ad-Da'awat Al-Kabir. Dalam hadis lain tentang nama-nama dalam Al-Asma'ul Husna juga diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah at-tawwabu al-qadimu. Ada banyak riwayat-riwayat yang seumpama ini tentang 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa dinasyidkan tu itu adalah yang popular lah, yang masyhurnya. Tapi di sana ada lagi versi-versi hadis yang seumpama itu dengan sedikit perbezaan pada nama-namanya. Contohnya ada contoh versi yang ada di sini, dia meletakkan salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 itu ialah Al-Qadim. An Abi Hurairah
radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah at-tawwabu al-qadim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, maka akan masuk syurga. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, maksud menghafal ni, begitu juga Al-Imam As-Sunusi, Imam As-Sunusi, Muhammad bin Yusuf As-Sunusi juga ada mengarang satu kitab tentang Al-Asma'ul Husna, Syarah Al-Asma'ul Husna. Maksud menghitungnya dia bukan semata-mata menghitung satu persatu, hafal satu persatu begitu dinasyidkan, tetapi dijadikan dia sebagai penghayatan dalam hidup, akhlak dalam hidup. Tu salah satu daripada makna makna menghitung nama-nama Allah Subhanahu Taala tersebut atau menghafalnya. Jadi dia sebutkan beberapa nama, kemudian di antara nama-nama tersebut yang Maha menerima taubat At-Tawwabu, dan kemudian yang Maha tiada permulaan, yang Maha tidak berpermulaan atau Al-Qadimu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Ad-Du'a, Al-Hakim begitu juga Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, Al-Khattabi juga dalam Sya'nud Du'a, dan Al-Baihaqi dalam Al-I'tiqad, walaupun dengan sanad yang dhaif. Tapi yang pasti kita dapat lihat di sini ada nama Al-Qadim dalam salah satu riwayat tersebut. Okey, dan juga dalam riwayat sebelumnya. Dan ada satu lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witra man hafizaha dakhalal jannata wa hiya Allah. Kemudian disebutkan satu nama, kemudian sampai kepada At-Tamu Al-Qadimu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kecuali satu. Makna 99 lah. Sesungguhnya Allah maha ganjil dan mencintai yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Kerana 99 itu adalah jumlah yang ganjil. Dan juga witrun itu juga salah satu daripada namanya. Barang siapa yang menghafalnya maka akan masuk syurga, iaitu Allah. Kemudian disebutkan beberapa nama yang lain, lalu sampai yang maha sempurna, At-Tamu, yang maha sempurna, kemudian Al-Qadimu, yang maha tidak berpermulaan. Okey. Walaupun hadis ini disebutkan dengan sanad yang dhaif, tapi riwayat ini dan riwayat sebelumnya adalah dhaif. Kelemahan hadis ini dikuatkan oleh hadis pertama dan kedua di atas yang sebelumnya itu. Okey. Baik, dua hadis terakhir di atas sanadnya dhaif. Akan tetapi jika digabungkan dengan riwayat yang pertama, maka menjadi kuat dan mengantarkan pada kesimpulan bahawa kata qadim telah diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaknya dia dapat mengangkat, maknanya dia dapat mengangkat hadis dhaif tersebut ke darjat hasan li ghairi. Jadi kedua istilah qadim dan qadim, istilah qidam dan qadim telah menjadi ijma' para ulama. Jadi istilah qidam dan qadim telah menjadi ijma' para ulama sebagai sifat dan nama Allah. Dan kita tahu bahawa ijma' adalah salah satu daripada sumber hukum syariat, sumber hukum syarak dalam Islam, Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Baik, dalam konteks ini Al-Imam Abu Bakar Ibn Fawraq rahimahullah yang wafat pada tahun 406 Hijrah bersamaan tahun 1015 Masihi berkata dalam kitabnya Maqalatul Syekh Abil Hasan Al-Ash'ari, wa amma wasfuhu ta'ala bi annahu qadimun fahuwa aidan ijma'ul ummah wa ma'nahu annahu mutaqaddimun biwujudihi ala kulli ma wujida bil hudusi bighairi ghayatin wala muddatin wa huwa ma'nal wasfi lahu bi annahu azaliyun wa dhalika aidan mimma la khilafa fihi bainal ummati wa illam yarid bilafzihi nassu kitabin wala sunnah. Adapun menyifati Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala dengan sifat qadim adalah juga ijma' umat, maksudnya ijma' ulama. Sedangkan pengertian sifat qadim adalah bahawa wujudnya Allah mendahului semua perkara baru yang ada
dengan tanpa batas maksimum dan tanpa masa. Maknanya wujudnya itu mendahului tanpa, maknanya ada permulaan bagi wujud Allah Subhanahu taala. Ya. Ataupun dalam kita sebut itu tidak ada titik mula bagi wujud Allah Subhanahu taala. Demikian itu juga pengertian menyifati Allah Subhanahu taala dengan sifat azali, iaitu keberadaan tanpa permulaan. Demikian itu juga termasuk tidak ada perselisihan di kalangan umat meskipun kalimatnya tidak terdapat dalam teks Al-Quran dan Sunnah. Maknanya para ulama ummah bersepakat, berijma' bahawa sifat qadim itu salah satu daripada nama qadim itu ataupun sifat qidam itu merupakan salah satu daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan di atas memberikan kesimpulan bahawa sifat qadim dan azali bagi Allah Subhanahu wa taala telah menjadi ijma' di kalangan umat dan para ulama salafus salih, ulama salaf yang soleh. Ulama lain yang juga menginformasikan bahawa istilah qadim sebagai nama dan sifat bagi Allah telah menjadi ijma' para ulama adalah Ibnu Qatlubugha, Al-Alusi dan Al-Bajuri. Ibnu Qatlubugha menyatakannya dalam kitabnya Hasyiah 'alal Musayyarah, dan Al-Alusi, Al-Imam Al-Alusi dalam taksirnya iaitu taksir Ruhul Ma'ani, dan Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid menyatakan bahawa sifat qidam dan nama Al-Qadim itu adalah menjadi sifat yang wajib bagi Allah SWT berdasarkan kepada ijma' para ulama'. Baik, setelah kita membahaskan sifat qidam, maka sifat yang ketiga sifat ketiga yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat baqa. Allah juga wajib memiliki sifat baqa. Ya, sifat baqa, kekal dan abadi. Artinya wujudnya Allah akan berlangsung selamanya, tidak akan sirna. Sirna ni maksudnya binasa. Tidak akan binasa dan tidak ada akhirnya. So kalau qidam maksudnya no beginning point, tidak ada titik mula bagi wujud Allah, maka baqa ni bermaksud no ending point, tidak ada titik akhir bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Makna kekal abadi, selama-lamanya, tanpa akhirnya. Oleh kerana itu, Allah mustahil memiliki sifat kebalikannya atau sifat lawannya, iaitu fana'. Fana'. Maksud fana' tu apa? Rusak dan binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 84-88, "Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Baik, ini dalil naqlinya. Kedua ayat di atas menunjukkan bahawa Allah wajib bersifat baqa, kekal dan abadi. Menurut akal, seandainya Allah itu tidak baqa, maknanya tidak bersifat dengan sifat kekal abadi, tentu mustahil Allah bersifat qidam. Kerana sesuatu yang boleh tidak ada mustahil bersifat qidam. Sebab tu ada satu kaedah dalam dalam kitab dalam kitab Imam As-Sanusi, dalam Sanusiyah Wusta, dia sebut mastahala ma thabata qidamu istahala fana'uhu. Setiap yang telah sabit kekadimannya, maka mustahil kefanaannya ataupun kebinasaannya. Okey. Jadi sesuatu yang boleh tidak ada, maka mustahil dia bersifat qidam. Kalau Allah tidak bersifat qidam, berarti Allah bersifat hudus atau baharu. Okay.
Padahal Allah mustahil bersifat hudus atau baharu. Mustahil. Allah Ta'ala tu bersifat baharu. Kerana kalau baharu artinya dia dijadikan. Bila dijadikan artinya pernah pernah sebelum itu dia tidak ada. Pernah sebelum itu dia tidak ada. Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana setiap yang tidak ada mahu diadakan perlu kepada suatu yang lain untuk mengadakannya. Dia berhajat kepada sesuatu yang mengadakannya. Jadi kalau Allah Ta'ala tu bersifat baharu, pertama dia berhajat kepada sesuatu atau sesiapa untuk mengadakannya, mewujudkannya. Dan kemudian perlu pula kepada sesuatu itu untuk mengekalkan kewujudannya. Jadi dia berhajat kepada sesuatu itu, dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, bagi di sini mungkin ada orang bertanya, mungkin ada yang bertanya, apa perbezaan kekalnya Allah dengan kekalnya penduduk syurga? Jawabannya, Allah itu kekal kerana zatnya, sedangkan penduduk syurga itu kekal di dalam syurga kerana dikehendaki kekal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana dirinya. Ini menarik juga. Saya teringat dalam kitab Risalatul Tauhid, dalam Risalatul Tauhid, ketika membahaskan sifat sifat baqa. Siapa yang ada kitab Risalatul Tauhid kat rumah boleh usaha cari, tengok, ataupun kalau tak ada bolehlah beli kitab Risalatul Tauhid. Ada yang Jawi, ada yang Rumi, yang telah dirumikan. Jadi yang mana mungkin susah dengan Jawi boleh cari yang dirumikan. Dalam perbahasan sifat baqa, dia kata, saya bacakan je. Jadi ketiga al-baqa artinya kekal, iaitu sentiasa ada, tiada akhir kesudahan. Tiada akhir kesudahan. Hakikatnya adalah ibarat daripada menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Jadi dia adalah sifat salbiyah, yang itu menafikan adanya pengakhiran bagi wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun selain Tuhan terdapat juga yang kekal. Ini kena faham betul. Adapun selain Tuhan terdapat juga yang kekal, tidak binasa selama-lamanya, tetapi bukan dinamakan kekal yang hakiki, yang sebenarnya. Bahkan kekal aradi ataupun baqa aradi, yang mendatang jua. Maknanya ia kekal kerana dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dia kekal kerana zatnya sendiri. Jadi kekal tu disebut istilahnya kekal aradi, yang mendatang jua, seperti syurga, neraka, lauh, lauh ni lauh mahfuz, arash, arash Allah, qalam, kursi dan roh. Jadi semua perkara ni, syurga, neraka, lauh, arash, qalam dan kursi dan roh, 6 perkara itu adalah perkara yang kekal aradi. Maksudnya kekal kerana dijadikan kekal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi jangan keliru, setiap perkara ni ada permulaan. Satu-satunya yang tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran hanyalah Allah dan sifat-sifatnya. Allah dan sifat-sifatnya. Kerana sifat tak berpisah daripada zat. Jadi hanya satu-satunya yang kekal itu Allah, yang tiada permulaan, yang tidak ada pengakhiran. Adapun yang lain umumnya ada permulaan, ada pengakhiran, kecuali ada beberapa maujudat, beberapa perkara yang wujud yang ada permulaan, makna dijadikan tetapi abadi, tak ada pengakhiran. Apa dia? Saya sebutkan sekali lagi, syurga. Syurga ada permulaan, maknanya ia diciptakan oleh Allah SWT. Pernah ketika syurga tu tak ada, lalu diciptakan oleh Allah, tetapi wujudnya itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai yang dikehendakinya. Maknanya kekalnya itu kerana dikehendaki oleh Allah dan terus menerus bergantung kepada kehendak, kudrat, iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga neraka. Neraka dijadikan oleh Allah. Artinya apa? Neraka tu pernah tidak ada, lalu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ia dikekalkan wujudnya dengan kehendak Allah. Begitulah juga lauh, arash, qalam, kursi dan roh. Sebab perkara tersebut dikatakan kekal kerana ia mendatang ketika bertakluk kudrat, iradat Allah Ta'ala dalam mengekalnya. Maknanya bertakluk dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu Ta'ala
dalam mengekalkannya. Kalau sekiranya tiada takluk tersebut, maka tidaklah jadi kekal perkara-perkara tersebut. Baik. Peringatan. Segala jisim kesemuanya binasa, iaitu hancur musnah, melainkan ajbuz zambi. Apa dia tu? Ajbuz zambi tu. Tulang kecil seperti biji sawi yang terletak di tongking manusia. Itulah benih anak Adam ketika bangkit daripada kubur nanti. Tubuh badan, tulang belulang kita hancur, kecuali ada satu yang tulang kecil seperti biji sawi yang tidak binasa. Itu yang kemudian akan jadi umpama benih yang akan menumbuhkan kembali jasad anak Adam nanti saat dia dibangkitkan dari kubur menuju ke mahsyar. Jisim kesemua para nabi dan jisim orang yang mati perang sabilillah ini kekal. Maknanya dikekalkan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala jaga. Jasad para syuhada dijaga oleh Allah SWT, tidak hancur. Jasad para nabi dijaga oleh Allah SWT, tidak hancur. Sedangkan para syuhada tu hidup di dalam kuburnya. Dalam Al-Quran Allah SWT bal ahyaun. Bahkan mereka tu hidup di dalam kubur mereka, diberi rezeki oleh Allah SWT. Maka bagaimana dengan para anbiya, para rasul yang lebih tinggi dari sudut darjat kedudukan mereka berbanding dengan para syuhada? Tentulah mereka tu lebih aula. Maksudnya jasad mereka tu dikekalkan oleh Allah Subhanahu Taala. Begitu juga selain daripada para para nabi dan para syuhada ini, dan sebahagian daripada aulia, sebahagian daripada mukminin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar jasadnya itu kekal. Itu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala juga. Mana tak mustahil. Tak mustahil, harus pada akal. Jadi ketiga-tiga inilah yang kekal, tetap kekalnya itu ialah kekal aradi. Jadi ketiga-tiga inilah yang kekal, tetapi kekalnya itu adalah kekal aradi. Sekali lagi saya jelaskan apa maksud kekal aradi atau baqa aradi. Artinya dikekalkan oleh Allah Subhanahu Taala dengan kehendak dan kudratnya, bukan dengan diri benda tu sendiri dia kekal. Tak. Bukan kerana zat benda tu kekal. Tak. Benda tu tak kekal. Benda zat tu memang dia tak kekal, tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu Taala. Maksudnya apa? Dijadikan kekal oleh Allah Subhanahu Taala. Oleh hal yang demikian, jelas nyatalah perkara yang diiktibarkan dengan permulaan dan kesudahan itu terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, tiada permulaan dan tiada kesudahan. Dialah zat dan sifat Allah Ta'ala. Kedua, ada permulaan tapi tidak ada kesudahan. Iaitulah syurga, neraka dan sebagainya, yang 10 perkara yang telah kita sebutkan tadi. Ketiga, ada permulaan dan ada kesudahan, iaitu segala makhluk yang lain selain 10 perkara yang tersebut di atas. Wallahu ta'ala alam, itu berkaitan dengan sifat baqa. Jadi itu sebagai lanjutan daripada huraian yang kita perolehi daripada huraian Kiai Idrus Romli, tapi kita lihat dan rujuk daripada kitab Risalatut Tauhid pula, karangan Al-Ustaz Abdul Ghani Yahya dan Omar Yusof. Kitab Risalatut Tauhid ni dulu dipelajari, saya orang Johor, jadi kitab tu saya pelajari dahulu di Sekolah Agama Johor satu ketika dahulu. Adapun sekarang ni saya tak tahulah macam mana keadaan Sekolah Agama Johor, adakah kitab itu masih dipelajari ataupun tidak, wallahu ta'ala a'lam. Itu zaman-zaman tahun 80-an, tahun 90-an dulu. Baik, kemudian sifat yang keempat, kita baca lagi, mukhalafatuhu lil hawadis. Apa sahaja selain Allah disebut dengan hawadis. Apa sahaja selain Allah disebut hawadis, iaitu perkara baru, perkara-perkara baru. Kalimat hawadis ni daripada kalimat apa dia? Hadis. Hadis. Hadis maksudnya yang baru. Kalimat hadis itu plural, dia punya singular dia, mufrad dia, kata tunggal dia. Tapi kalau banyak, plural atau jamak, disebut hawadis. Okay? Ia berasal daripada kalimah hudus. Hudus maksudnya baharu, artinya dijadikan daripada tiada. Dijadikan daripada tiada. Apa sahaja selain Allah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Apa sahaja selain Allah, maka itu adalah makhluk. Apa sahaja selain Allah, makhluk. Bila kata makhluk,
Makhluk tu dengan wazan maf'ul. Maf'ulun. Makhluqun. Daripada kalimat khalaqa yakhluqu khalqan fahuwa khaliqun wa zaka makhluqun. Makhluqun maksudnya diciptakan. Diciptakan. Jadi apa sahaja selain Allah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sudah barang tentu zat Allah tidak sama dengan zat makhluk apa pun. Sifat-sifat Allah juga tidak sama dengan sifat-sifat makhluk apa pun. Allah wajib bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu berbeza dengan semua perkara yang baru atau berbeza dengan semua makhluk. Allah berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Maksudnya apa? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Surah Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi maksudnya apa? Dia bersifat dengan sifat maha mendengar dan maha melihat, dan sifat maha mendengar dan maha melihatnya itu juga laisa kamitslihi syai'. Maksudnya sifat maha mendengar dan maha melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak serupa dengan maha mendengar, tidak serupa dengan mendengar, dan tak serupa dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Tak serupa. Pendengaran, penglihatan makhluk perlu kepada alat bagi mendengar dan melihat. Pendengaran dan penglihatan makhluk ada dia punya jarak, ada kedudukan, adalah perkara-perkara yang bersangkutan. Terhalang sikit dah tak dapat lihat, terhalang sikit dah tak dapat nak dengar. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendengar dan melihatnya itu tidak memerlukan kepada alat, tidak terhalang oleh sesuatu. Jadi laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Okey, sekejap Jadi para ulama menjelaskan bahawa alam, iaitu makhluk Allah, terbahagi menjadi dua bahagian. Makhluk Allah Subhanahu Taala tu terbahagi menjadi dua bahagian, iaitu benda atau disebut ain, dan sifat bagi benda tersebut yang disebut arat. Baik, kemudian benda terbahagi menjadi dua pula. Pertama dipanggil al-jauharul fard, iaitu benda yang tidak dapat terbahagi lagi kerana telah mencapai batas terkecil. Dan kedua jisim, iaitu benda yang dapat terbahagi menjadi bahagian-bahagian. Benda yang terakhir ini juga terbahagi menjadi dua macam. Pertama, benda latif. Benda latif ni maksudnya sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan seperti cahaya, kegelapan, roh, angin dan sebagainya. Dan kedua, benda kasif, iaitu sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, tanah, benda-benda padat atau jamad, dalam bahasa Arab dipanggil jamad, dan lain sebagainya. Okey. Kemudian benda juga mempunyai sifat yang melekat pada dirinya, kepada dirinya, seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada di tempat dan arah, duduk, turun, naik dan sebagainya. Iaitu disebut sebagai arat. Sifat yang melekat pada benda itu disebut sebagai arat. Dalam bahasa Arab panggil arat. Jadi ayat di atas menegaskan kepada kita bahawa Allah tidak menyerupai makhluknya. Sehingga sudah barang tentu Allah itu bukan al-jauharul fard. Jadi Allah Ta'ala tu bukanlah al-jauharul fard. Iaitu apa tadi jauharul fard? Benda yang tidak dapat terbahagi lagi kerana telah mencapai batas terkecil. Artinya apa? Setiap benda ni kalau diandaikan dibelah-belah, dibahagi dua, bahagi lagi, bahagi dan seterusnya, akhirnya sampai kepada batas terkecil yang tidak boleh dibahagi lagi. Dipanggil juz'ul la yatajazza dalam bahasa Arab. Pakai satu juzuk yang tidak dapat dibahagi, dijuzuk-juzukkan lagi, ataupun satu bahagian yang tidak dapat dibahagi-bahagikan lagi.
Itu dipanggil jauharul fat. Kalau dahulu orang panggil tu atom. Atom. Atom ni daripada bahasa Greek, a dan tom. Dia dua perkataan, atom. A tu maksudnya tidak, tom tu maksudnya bahagi-bahagi. Jadi atom tu asal maksudnya adalah yang perkara yang tidak dapat dibahagi-bahagikan lagi. Tapi atom yang dimaksudkan jauharul fat bukanlah atom dengan pengertian sekarang, sebab sekarang ni atom tu dah boleh dibahagi lagi, pecah lagi. Ada dalam tu ada neutron, elektron, apa lagi, proton, ada quarks, macam-macam ni boleh dipecah-pecahkan lagi. Jadi para ulama menyimpulkan, ulama mutakalimun sekarang, mutakhirin ni menyimpulkan bahawa yang dimaksudkan jauharul fat tu bukan atom tu, tetapi apa lagi perkara yang paling kecil yang tak boleh dibahagikan setelah atom tu, maka itulah yang disebut sebagai jauharul fat. Okey. Jadi sudah tentulah Allah Ta'ala tu bukan jauharul fat, bukan juga benda latif. Maknanya benda yang halus, yang yang tidak dapat dipegang di tangan, seperti cahaya, angin, seperti bunyi kan. Bukan juga benda yang kasif, batu, kayu, apa sahajalah. Dan tentu saja Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Baik, dah kita katakan bahawa Allah Ta'ala tu bukan benda, jadi Allah sudah tentulah tidak bersifat dengan sifat-sifat benda. Apa dia sifat-sifat benda? Jadi sifat-sifat benda tadi antara lain bergerak, diam, berubah, duduk, bersemayam, berada di tempat tertentu, arah tertentu, kedudukan tertentu, duduk, turun, naik dan sebagainya. Dan bila Allah Ta'ala tu bukan benda, maka tak adalah padanya sifat-sifat benda. Dia bukan jauhar, bukan arat, bukan benda dan bukan sifat-sifat benda. Jadi benda dan sifat-sifat benda adalah makhluk dan baru. Makna jauhar dan juga jisim dan juga arat, itu sudah pastilah dia makhluk yang baru. Sedangkan Allah bersifat qadim, iaitu sedia ada, sedia wujudnya. Tuhan yang qadim sudah barang tentu berbeza dengan makhluk yang baru. Seseorang apabila meyakini adanya sesuatu tetapi tidak pernah melihatnya secara langsung, pasti akan mereka-reka bentuknya melalui khayalannya. Tetapi khayalan seseorang tidak akan melampaui hal-hal yang biasanya dilihat melalui melalui inderanya, meskipun dalam bentuk yang tidak biasa. Misalnya sebahagian orang yang pernah mendengar tentang kenderaan Buraq dalam kisah Isra' dan Mi'raj, tetapi belum pernah melihatnya. Ia menggambarkan bahawa buraq itu bentuknya seperti kuda. Dia tak pernah lihat buraq. Jadi bila dia dengar cerita, dia cuba bayang-bayangkan buraq itu macam mana. Jadi digambarkanlah. Kadang-kadang kita boleh nampak ada orang lukiskan gambar buraq. Kononnya seperti kuda, memiliki beberapa sayap, wajahnya seperti wanita dengan mahkota yang indah di kepalanya. Lalu dikata ni buraq. Itu khayalan. Khayalan. Jadi makhluk dengan bentuk seperti ini belum pernah ditemukan di jagat raya. Memang kita tak pernah jumpa makhluk seperti itu. Tetapi bahagian-bahagiannya, badan macam kuda, ada sayap, wajah wanita, ada mahkota, semuanya itu ada di alam nyata. Ternyata rekaan khayalan seseorang pada akhirnya kembali pada apa yang pernah diketahui melalui inderanya. Okey. Zat Allah tidak bisa dijangkau oleh indera. Maka apabila imajinasi seseorang bermaksud menggambarkan zat Allah dalam fikirannya, jelas gambarannya keliru. Jadi Allah Ta'ala tu tidak dapat dilihat dengan indera, juga tidak dapat dikhayalkan, tidak dapat diimajinasikan, tidak dapat dirasa, tidak dapat dibayangkan. Kerana kalau kita cuba bayang-bayangkan atau menggambarkan zat Allah Subhanahu Taala dalam fikirannya, jelas gambarannya akan keliru, kerana ia akan menyerupakannya dengan benda-benda yang baru atau hawadis. Allah telah menegaskan tentang zatnya, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Kerana demikian para ulama berkata, kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Apa sahaja yang terlintas dalam benakmu, maka Allah berbeza dengan hal tersebut. Sebab tu disebutkan, apa saja yang terlintas tentang Allah dalam fikiran kita, maka nafikanlah dengan kalimat la, tidak, la ilaha illallah, la. Apa saja
yang terlintas dalam benak manusia adalah hal-hal yang bersifat indrawi dan baharu. Kerana apa? Kerana pemikiran itu memperolehi maklumatnya daripada apa yang pernah diindra ataupun yang pernah kita perolehi melalui panca indera kita daripada alam kejadian itu. Sedangkan Allah bukan sesuatu yang baharu. Para ulama berkata tarkul idraki idrak wal bahthu an zatillahi isyrak. Tidak mengetahui zat Allah yang sebenarnya adalah pengetahuan. Itulah sebenar-benarnya pengetahuan. Apakah dia hakikat pengetahuan kita tentang Tuhan? Iaitu kita tak tahu hakikat zat Tuhan yang sebenar. Jadi kita mengakui al-ajzu an darkil idrak. Maknanya apa dalam ungkapan yang diriwayatkan pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-ajzu an darkil idrak. Kamu lemah untuk dapat mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Itulah sebenar-benarnya hakikat mengenal Tuhan. Baik, sedangkan meneliti zat Allah yang sebenarnya adalah kesyirikan. Kita nak teliti zat Allah Ta'ala, akhirnya menjebakkan kita pada syirik. Syirik yang bagaimana? Kita menjuzuk-juzukkan Tuhan. Kita menjisim-jisimkan Tuhan. Kita membayang-bayangkan Tuhan dengan bentuk-bentuk kemakhlukan. Itu dah termasuk dalam perkara syirik. Kerana bila sifat-sifat kemakhlukan, tentu sahaja pada sifat-sifat kemakhlukan tu ataupun pada pada hal-hal yang kita bayangkan, itu adanya apa dipanggil ta'addudiyah, keberbilangan, dan keberbilangan tersebut berlawanan dengan hakikat wahdaniyah Allah SWT, hakikat kemahaesaan Allah SWT. Justru ia berlawananlah dengan tauhid. Bila dah berlawanan dengan hakikat wahdaniyah, maka dia tu termasuk dalam perkara syirik. Jadi kita cuba meneliti, memikirkan zat Allah Ta'ala tu dapat membawa kita kepada kesyirikan. Jadi maksud penyataan di atas, seseorang tidak akan bisa mengetahui zat Allah yang sebenarnya. Tidak mengetahui yang sebenarnya itulah pengetahuan kepada Allah. Kerana apabila zat Allah direka-reka, seperti hal yang bersifat indrawi dan baharu, berarti meyakini bahawa Allah itu bersifat indrawi dan baharu. Maksud indrawi apa? Dapat dicerap, dapat dicapai dengan panca indera. Apa dia? Dapat dicapai panca indera tu makna dapat dilihat dengan mata, dapat didengar dengan telinga, dapat dihidu dengan hidung, dapat dikecap dengan rasa lidah kita, dapat dirasa dengan kulit kita. Dan ternyata hal-hal tersebut adalah sifat-sifat kemakhlukan yang mustahil bagi Allah SWT. Orang yang meyakini bahawa Allah menyerupai makhluk yang indrawi, berarti ia telah meyakini adanya Tuhan selain Allah, sehingga terjerumus dalam kesyirikan. Wal-iyazubillah. Wal-iyazubillah. Baik, insyaAllah saya rasa cukup sekadar itu sahaja. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah sifat qiyamuhu binafsih, sifat wahdaniyah dan yang lain-lain insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati' wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi jannatil khuldi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.